bersama. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Malam ke pagi. Dah masak dah kot lemang ni. Dah Zik, dah. Dah masak? Tapi kita kalau ikut lagu dia kata kuih dah muih. Lemang kita biar dulu. Oh, lemang. Oh, tak ada sebut lagi tak ada lemang. sebut lagi. Alamak, Lemang tak kejap sebut lagi. lemang lagi. Ada bersama dengan kami tentunya di Borak Kopitiam. Jatuh Dah lemang kata saya. jangan bakar lemang dalam studio. Kau biarkan dulu. Alright, ada bersama dengan saya sekarang. Bersama dengan Hefni, Aziz dan Hefni, Double H. Tentunya di Borak Kopitiam hari ini. Kita masih lagi mood raya. Kita seminggu dah berhari raya Zik. Lupa. Kalau raya-raya juga, social distancing tu. Betul, social distancing. Kena jaga. 1 meter jarak itu tetap kena jaga. ada juga. Dan tadi lagu, kalau kita dengar suasana hari raya, yang dibuat kembali oleh Fly and the Gypsy Cats atau ada bersama Najwa dan juga Sarah. Sarah Ismail. Okey, kalau anda tengok kat TV3 memang akan selalu ada lagu tu kita ulang-ulang untuk anda dengarkan, untuk kita naikkan lagi Semangat kemeriahan raya hari kita. raya. Walaupun kita raya dekat rumah Zik, tapi tu nak tahu juga Zik, sebab Aziz pun dekat rumah pun dah dekat 3 bulan. Yep. Lepas tu beraya pula. Jadi raya macam tahun ni tu macam mana Zik? Raya tahun ni aku lebih kepada e-sport lah. Maksudnya macam mana? Aku lebih kepada duduk di rumah, main game. Oh. Tapi kau bukannya keluarga dekat-dekat sini je ke? Memang dekat sini tapi tak boleh nak bergerak pergi mana-mana kan. Oh, Kita tak akan boleh, duduk dekat rumah tak juga. boleh. Aku cakap pasal e-sport ni bukan sebab apa pun ni. Sebab ni kita nak bagi tahu kepada anda yang nak tahu info mengenai e-sukan. Highlight menarik serta kejohanan yang akan datang ni apa kata anda saksikan Mingguan Esports MGO setiap Rabu 10.30 malam hanya di TV9. Sesuailah untuk anda yang gemarkan e-sport. Betul lah, yang kita sekarang ni kan macam bayi-bayi kita yang milenial semua memang semua main e-sport. Yep. Jadi kita bersukan je daripada rumah sebab tak boleh nak keluar. Ya. Tapi Zik, cerita pasal hari raya Zik, nak tanya Zik, aku nak tanya kau. Kau tahun ni kau masak? Ketupat semua ada lah. Masak. Oh, rumah Mak masak aku lah. masak, mak aku. Dengan Ada balik kampung lah cerita ni. Ya. bukan balik kampung. Rumah aku kan memang dekat Rawang. Oh, memang beraya satu keluarga lah. Kita satu keluarga memang dekat situ je. Seronok lah dapat ketupat lemang semua. Aku pula memang dah setiap tahun memang beraya dekat bandar. Tak pernah balik kampung. Tak ada beza tak lah. ada kampung. Kau memang So, tim tak raya ada. KL lah. Aku memang tim raya KL dari dulu. Kau pula macam mana? Selalunya kau balik kampung. Tahun ni Selalunya. tak dapat balik kampung ni. Itulah cerita dia. Jadi tahun ni aku beraya juga. Aku beraya dengan Din. Din mana? Dending. Alright. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, Hefni ni dia punya cuaca sekarang tengah sendu. Tengah Betul lah. mendung. Sedih lah rasanya kali Tengah tahun ni. sedih. Tak apa, sabar Hefni. Kita check dulu cuaca Untuk dekat hari ni. seluruh Malaysia macam mana sekarang ni. Jom kita saksikan cuaca check. Okey, kalau kita tengok ni Kuala Lumpur ramalannya kita ribut peti hari ni, Zik. Wow, libut peti Kalau dekat sama Selangor juga lah, dekat Shah Alam. Shah Alam sama juga kita ramalkan untuk ribut peti juga hari Ipoh ini. pun sama juga ribut peti. Kalau kita tengok dekat Georgetown, sama juga ribut peti. Ini rasa memang cuaca sekarang macam ni tau. Tengah hari panas, petang-petang hujan. Alustar pun sama juga. Arau cerah lah ni. Arau cerah. Tapi tak boleh pergi beraya kita. Tak boleh, Tak tetap duduk rumah. Kota Baru pun sama juga dijangka cerah hari ni. Kalau kita lihat dekat Kuala Terengganu, Cerah dijangka juga. cerah juga. Nampak pantai timur tu, belah utara nampak ada cerah tu sikit lah. Kuantan hujan juga ramalannya untuk hari ini kalau kita tengok. Di Johor Bahru pun kembali ribut peti. Ribut peti juga. Dan kalau kita tengok kat Bandar Raya Melaka, wow, kalau kita tengok langit, langit akan nampak cerah. Okey, Seremban ramalannya ribut peti juga Zik. Ini Zik. Jadi tak menentu jugalah. Ada tempat cerah, ada tempat yang ribut peti, Kuching ribut peti. Dan kalau Kota Kinabalu pun Ribut peti juga.
itulah jangkaannya. Kaji cuaca kita hari ini pada 30 Mei 2020. Betul. Hari ni hari ke-7 kita beraya. Seminggu dah raya. Tu seminggu berhari raya kita. Ya, kalau ikut lagu senario, seminggu berhari raya, kunjung-mengunjung, rumah terbuka. Rumah Tapi terbuka. tak boleh pergi rumah terbuka. Memang tak boleh. Kasih sesama kita, lupakan saja sengketa lama. Lupakan sekitar lama boleh? Boleh, itu boleh. Lupakan sekitar lama boleh, tapi rumah terbuka apa semua tak boleh nak dibuat kalau anda ikut SOP yang telah pun ditetapkan Tapi oleh Zik, kerajaan. sebenarnya dia ada idea. Aku ada idea sebenarnya. Sebab tahun ni mungkin ada orang ada bajet nak buat open house. Contoh macam kau bajet terlebih-lebih kan. Ceritanya sekarang sebab open house kita tak boleh nak panggil orang datang. Kau buat konsep macam ni tau. Kau masak, kau hantar kat rumah orang. Boleh. Lagi-lagi rumah yang orang yang tak makan ketupat ni. Wow, rumah kau lah kalau Rumah aku lah. Okey, tak apa. Every sambil-sambil kita cerita pasal rumah terbuka ni, aku nak update sikit lah. Yelah. Ada 5 kita macam biasa. Cerita Kita punya 5 cerita yang kita baca dekat dalam surat khabar ni kan. Dan antara benda yang paling penting untuk kita tahu setiap hari adalah update mengenai COVID-19 di Malaysia. Kalau kita tengok kes positif yang dicatatkan semalam, iaitu 29 Mei, mungkin agak tinggi sikit lah kalau kita tengok kembali kepada 3 angka. Sebelum hari sebelum tu 2 angka je. Dia naik 3 angka 103 kes Ya, kalau kes baru 103, kes sembuh pula 66 kes, menjadikan kes aktif sekarang ni adalah 1,382 kes. Dan berita baiknya tiada kematian baru. Itu antara update untuk hari ini. Daripada 103 kes tu pula, F-ni, ada 84 kes bukan warga negara. 7 kes import. Lepas tu ada kluster baru pula. Nanti kita akan cerita pasal kluster baru. Iyalah, inilah ni. Ceritanya kluster baru ni, kluster syarikat pembersihan yang membabitkan pekerja warga asing. Mana diberitahu daripada Kementerian Kesihatan kita ni, kluster baru ni ialah membabitkan pekerja asing dekat sebuah syarikat pembersihan. Dan sehingga 12 tengah hari semalam 24 kes positif dilaporkan daripada kluster itu yang membabitkan pekerja luar lah ceritanya sekarang ni. Jadi bukan warga negara lah. Bukan warga negara kita lah. Dan saringan telah dilakukan oleh majikan tu juga sebenarnya. Daripada 150 pekerja, 126 adalah negatif. 24 tadi tu yang positif untuk kluster ni. Ya, jadi itulah pihak kerajaan, pihak kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun membuat inisiatif untuk mencari ni, untuk memutuskan penularan wabak COVID-19 ni. Samalah kita ikut, kita duduk di rumah kan. Dan seterusnya, ini cerita mengenai Yang Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana beliau ada kongsikan bersama dengan Turki Turki. bersepakat untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk pandemik COVID-19, di mana ada buat panggilan telefon dengan Erdogan. Presiden Turki semalam, dan turutlah Malaysia kongsikan macam mana pengalaman Malaysia menangani COVID-19. Sebab pengalaman Malaysia menangani COVID-19 ni seluruh dunia sekarang ni sedang bercerita mengenai Malaysia. Kan? Kita antara yang terbaik lah sebenarnya, kita punya frontliners kita kan. Ya, betul. Macam mana Malaysia mengawal penularan wabak COVID-19? Macam mana Malaysia mencari orang-orang yang ada positif COVID-19 dekat Malaysia? Itu adalah antara yang Tan Sri Muhyiddin Yassin kongsikan bersama dengan Presiden Turki lah. Dan juga adalah kepentingan dua hal yang mungkin dibincangkan juga dekat situ kan. Bisnes kena bincang juga. Okey. Seterusnya ni kita nak beritahu yang diberitahu oleh Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Pakai pelitup muka ikut kesesuaian keadaan. Jadi ceritanya sekarang ni sebagai contoh, beliau berkata pelitup muka jenis N95 ini boleh menyebabkan rasa tak selesa dan lemas lah kalau pakai berterusan dalam 3-4 jam. Jadi contohnya kalau kita sekarang kan nak pergi bersukan, pergi jogging kat taman kan. Kalau pakai topeng N95 ni, dia jadi susah kita nak bernafas nanti. Jadi katanya kalau nak berjogging tu tak perlulah kita pakai topeng. Cukup sekadar kita jaga jarak kita dengan orang lain yang ada dekat taman tu juga. Janganlah berjogging ramai-ramai. Berjogging seorang-seorang je. Jadi ini pun sebenarnya boleh jimatkan juga kita punya topeng ni pun boleh tahan juga kan kalau nak pakai kan. Cakap pasal topeng muka ni, F ni, kita ada satu cerita pasal penipuan pelitup muka. 800,000 ringgit kes tipu pelitup muka yang dilaporkan di hmetro.com.my. Ada 18 kertas siasatan yang dibuka membabitkan kes penipuan pelitup muka di bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam. Start daripada Januari hingga Mac tahun ni. So ramai yang mencari
pelitup muka ni. Betul. Dan bila tengok dekat online, Ada terus demand, beli. betul. Bila ada iklan kan, terus beli, tapi pelitup muka tak sampai kat rumah. Duit dah bayar. Itulah. Ini ada juga orang cakap scammer ni kan. Scammer. Ambil kesempatan juga untuk musim-musim macam ini. Tak elok lah kan. Orang semua tengah berperang untuk menjaga kesihatan. Tiba-tiba pasal kes ni sampai 800,000. Dekat 20 kes rasa. 18 kes rasanya. Tapi 5 kes rasanya Zik dah diselesaikan oleh pihak polis, pihak PDRM. Maksudnya dah dapat lah balik pelitup muka. Bukanlah, dah dapat tangkap orangnya lah. Orang yang menipu tu lah. Alright. Jadi itu cerita pasal pelitup muka. Jadi berhati-hati kalau nak beli online. Dan berhati-hati juga kepada anda yang pergi kelas online ni. Dekat online kan. Ada juga sebenarnya yang buat-buat. Ada dekat situ tapi tidur. Sekadar on je. Online je. Status online tapi orangnya tak ada. Cakap pasal kelas online ni, kita nak cerita pasal Korea Selatan punya sekolah. Betul. Sekolah dekat Korea Selatan ni, Zik. Sekarang ni dia hadkan bilangan sekolah pelajar lah. Ini keputusan sebelum ni yang dibuat kan. Katanya untuk benarkan pelajar kembali ke sekolah tapi dalam jumlah yang terhad lah. Atas SOP yang telah disediakan. Jadi contohnya macam cuma seorang daripada 3 pelajar di taska sekolah rendah, sekolah menengah di kota itu yang mewakili separuh daripada populasi penduduknya dibenarkan untuk menghadir ke sekolah itulah. Tapi ini orang kata keputusan awal. Tapi ada dengar-dengar beritanya katanya macam digubal semula lah, diubah semula sebenarnya keputusan itu. Sebab kenaikan kes dekat Korea Selatan menyebabkan mereka menggubal semula peraturan ni. Mungkin tak ada sekolah, mereka cutikan sekolah, buat kelas online. Betul lah. Sambung balik lah on status. On status balik, online balik. Jangan lupa tengok betul-betul. Siap cantik-cantik macam pergi kelas. Betul. Kan? Duduk dekat depan laptop, belajar betul-betul. Kena belajar lah. Kena on kamera lah. Janganlah tak on kamera. Ini mak bapak kena monitor lah. Kena monitor. Takut dia online dia dekat kelas online dia tapi buka game sekejap lagi. E-sport. Alright, seterusnya. Ini ada cerita mengenai hukuman di Indonesia yang menginsafkan di Indonesia di mana Indonesia telah pun menghukum rakyat mereka yang ingkar peraturan mengekang COVID-19 dengan membaca Quran. Penjara di rumah hantu ataupun membuat aku janji tidak mengulangi kesalahan mereka di media sosial. Dan negara itu telah mengerahkan 340,000 anggota pasukan keselamatan ke 24 bandar sebagai memantau rakyatnya agar patuh peraturan untuk pakai pelitup muka dan juga menjaga penjarakan sosial lah. Sebab dekat sana rakyat ramai. Betul. Bila nak pergi satu tempat tu memang ramai ni. Jadi mereka buat macam ni supaya memberi pengajaran kepada orang ramai. Sebab tu dia upload kat media sosial. 340,000 Zik. Nampak tu anggota pasukan keselamatan yang dihantar untuk mengawal penduduknya dekat sana. Sebab apa? Kalau kita perasan kan minggu ni kan Indonesia pun ada viral dekat Twitter dengan hashtag The Indonesia Terserah. Betul, itu kira merajuk. Itu sebenarnya daripada bukan frontliners kan? Frontliners sendiri pun telah merajuk dan juga putus asa sebenarnya dengan bila rakyat tak ikutlah peraturan yang ditetapkan kan. Jadi sama-samalah kita memberikan kerjasama. Betul. Kan kalau kerajaan kata tak boleh buat ni, kita janganlah buat. Janganlah, ikutlah, patuhlah. Kita tahan untuk buat masa sekarang ni. Kita cuba tahan supaya tahun ni berlalu. Perkara ni tahun depan kita kembali kepada sedia kala. InsyaAllah. Tapi bagusnya kita ni rakyat Malaysia ni sebab apa? Bila adanya berlaku viral kes itu, ramai rakyat kita yang semua post balik kita bisa. Dia bagi support lah, bagi sokongan lah untuk geng-geng kawan-kawan kita kat Indonesia. Betul. Jangan mengalah. Kita serumpun. Kita serumpun. Kita sama-sama menyokong. Kita bisa. Bunyi dia bisa pelik, tu kau nak bagi kau punya sengat. Kita bisa. Itu dia ceritanya. Okey. Alright. Seterusnya, ini ada ni. minggu lepas kita ada kongsikan kepada anda satu gesekan biola, lagu raya, lagu Denda Perantau. Kalau anda tengok minggu lepas, lagu Denda Perantau kita mainkan memang menusuk kalbu. Dan sebenarnya lagu tu yang dia dah kongsikan tu dapat tontonan lebih daripada 250,000 Zik. Walaupun kurang seminggu dia post Zik. Tapi betul. ada jugalah lagu lain juga yang dikongsikan juga. Yang dapat tontonan lebih 100,000. Contohnya macam lagu Satu Hari di Hari Raya lah. Betul. Kita nak tengok sikit lah. Ada dia punya VT dia, playback dia. Satu Hari di Hari Raya. Suasana di Hari Raya. Suasana di Hari Raya. Sebab kalau minggu lepas kita kongsikan Denda Perantau, jom kita dengarkan. Okey, jom. Akmal dengan gesekan biolanya. Satu Hari di Hari Raya lah. Betul lah.
satu hari di hari raya. Bukan suasana hari raya. Suasana hari raya yang bermula tadi. Betul. Yang tadi awal-awal tu suasana hari raya? Yang awal tadi suasana hari raya. Bendera Perantau minggu lepas. Oh, minggu lepas. Kau dah confuse ni. Tak. Banyak lagu raya dia memang kan dia lebih kurang je dia punya tone dia tu. Lebih kurang. Jawapan nak selamatkan diri. Okey. Alright. Kita biarkan Hefli dengan kekeliruan lagu raya dia. Kita nak berehat seketika. Kembali makan selepas kuih raya ini. dululah, Ada banyak cerita menarik yang kita nak kongsikan kepada anda. Antaranya kita ada kuzi kambing Chef Razak. Oh, itu sedap. Tapi kejap lagi. Sekarang kita makan kuih raya dulu. Jom. Kita rehat. Apa nak makan ni? Syukur sekarang kita dah boleh bekerja, tapi jangan lupa face mask dan juga hand sanitizer. Okey, dah nak pergi kerja dulu. Daripada aku makan dekat kedai, lebih baik aku bungkus. Sekarang ni nak boleh bersukan. Tapi kalau nak bersukan tu, pilihlah sukan yang tidak melibatkan sentuhan. Barulah selamat. Let's go. PKPB bukan bermakna kita dah bebas sepenuhnya. Kita kena sentiasa jaga diri, duduk di rumah, #kita jaga kita. Wow. Daripada recording sampai sekarang kau tak balik Kau ada kat sini ke? Zik. Nampak tak? Kau tak ada dalam tu kan? Tak ada. Tak apa penting sangat. Sebab orang yang kurang ikut peraturan ni kena bagi nasihat. Itulah kena ke depan Kena ke depan. Kena jadi contoh. Alright. Sekarang ni terus bersama kami dan tadi kita ada kongsikan kepada anda mengenai kuzi kambing. Apa benda tu Ya, kalau anda tak tahu kuzi kambing tu apa kata kita bersama dengan Chef Abdul Razak Abdullah, seorang chef selebriti yang bersama dengan kita sekarang ni. Assalamualaikum Chef. Salam, kawan. Alhamdulillah. baik. Selamat Hari Raya, Chef. Selamat Raya, Mahazir Batin Semua dengan kru-kru sekali semua. Kru semua. Okey, semua kru okey semua angkat tangan Chef, Chef. Raya ke-7 baju raya lagi Masih insya-Allah sebab kita bukan beraya. Mood raya. Mood raya. Okey, Chef. Kita tahu kalau kat rumah kita kan, kita akan ada masak ketupat, rendang, kuah kacang. Tapi sebagai seorang chef, apa antara menu-menu lain yang chef masak dekat rumah ni sepanjang hari raya? Saya selalunya kalau di malam raya ni, kita masak macam kambing kuzi Okey. Lepas tu kita masak kita punya paru goreng, sambal goreng Jawa. Oh, sedapnya. Itu lepas tu kita ada satu lauk baru dia panggil ondengan. Ondengan? Itu pelik sikit. Wow. Ondengan. Ondengan tu apa? Chef? Dia ayam. Okey. Ayam dia masak dia macam masak rendang. Tapi rasa dia lain sikit. Sebab benda ni selalu jadi favourite lah. Oh. Kalau masak seekor ke 2 ekor tak cukup lah. Oh, dia kena banyak Paling minimum kita orang selalu buat dalam 8 ekor lah. Hui, 8 ekor untuk pagi raya je Tidak orang mengajuk. Yelah lah. Kena Yang mana lebih boleh sikit. tu boleh lah. Tapi Chef, kuih raya tahun ni berapa jenis? Kuih raya sebab kita PKP kan. Kita buat yang mana mampu sebab banyak live hari tu buat kan. So antaranya saya buat ni lah. Ni yang apa tu? Red velvet. Kita orang pun ada lah, Chef. Kita coklat. Ada tak? Ada red velvet. Alamak. Yang sebelah dia apa tu, Chef? Sebelah dia? Yang sebelah ini adalah pakai kulit popiah digoreng. Oh. Yang manis-manis tu Popiah goreng. Alright. Tak, dia pedas-pedas. Oh, pedas-pedas. Pedas-pedas. Spicy. Yang ni kita chocolate oat. Yang ini Okey. kuda ni. Yang kalau kita tengok sekarang ni dekat video ni ada kuda ni, kuda apa ni, Chef? Ini masa sempena birthday Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku. Kita akan persembahkan kek kek. Antaranya satu kek adalah saya buat dalam monumen kuda polo, kita letak atas kek. Yang ni yang kita tengok ni itu adalah resipi yang terbaik. Yang ni dia panggil kima kambing. Nampak sedap
Ni itu biasa kalau ni memang Okey. baiklah. Nantilah Chef. lepas PKP kita makan sama. InsyaAllah, Chef. Nanti bagi alamat lah kita sampai tu. Ni nak tanya pasal ni. Kuzi kambing. Tadi Chef dah sebut kuzi. masak Kuzi. kuzi Okey. kambing. Mungkin ada juga yang tak tahu kuzi kambing ni sebenarnya nak fahamkan. masakan yang macam mana? Apa bahan-bahan dia? kuzi. Macam mana rasa dia? Oh, bahan-bahan dia. Dia macam ni. Kuzi kambing ni, dia adalah satu masakan Timur Tengah. Bila kita popularkan kuzi kambing ni, dia punya ni banyak pada ni lah. Elemen dia tu daripada rempah-rempah. Ni kambing Ini dan dihancurkan lah. Ini kalau kita tengok dia buah pala, dia ada buah pala, dia ada bawang Rempah-rempah merah, dia lah. bawang putih. Ni bawang putih ni. Yang ni Yang ni dia punya cili. Okey. Ni video ni Chef tunjukkan cara-cara nak buat kan, Chef Ini cara saya nak buat step by step dia. Step by step cara-cara. Ini buah pala ni. Kuzi ni dia bila makan dia tak sama macam kari-kari lain tau. Dia berbeza. Oh, dia macam kari Jadi kita tengok. Dia bukan kari. Dia masakkan kuzi ni untuk kambing memang naik lah. Okey. Bila masak kuzi. Rasa dia adakah memang akan seakan-akan kari ataupun memang lain sebenarnya, Chef? Lain-lain. Dia tak akan rasa kari. Sebab tu kuzi ni kalau di Johor dia adalah premium. Dia adalah ni premium. bawang merah. Masakan premium. Mahal. Okey. Kalau kata seekor kambing tu masak kuzi boleh jejak RM2,000. Oi. Mahal Oh, seko. Ya. Sekor. Kenapa tak pernah rasa benda ni Kau orang Johor tau. Itulah. Lepas tu Mungkin tak Johor, premium kot. Tak, kalau katakan kuzi ni, kalau kat Johor, dia half-half. Have. Yelah. Tapi Chef, apa Makanan. beza kuzi Johor dengan kuzi Kelantan? Sebab Kelantan pun ada kuzi juga. Kelantan ada kuzi, cuma Johor ni rempah dia ada lebih sikit. Dia ada masalah dia, Okey. kan? Dia ada dia punya buah pala sikit dan dia ada dia punya rempah kuzi tu. Saya cuba nak bayangkan Itu yang lah buat sebenarnya, Chef. Rasa dia tu kalau kita boleh ambil lah yang dekat-dekat dengan rasa dia. Macam mana rasa di kuzi ni tak pernah rasa? Ada macam kima ke? Tak ada. Tak ada, Dia kuzi ni masuk kat mulut, you tak berhenti. Itulah rasa dia. Itu yang bahaya tu. Sebab tu kalau makan seketul kambing ni, confirm tak cukup. Okey, rasa dia macam rasa masala ke? Bukan? Tak juga. Tak juga. Alamak, dia memang rasa sendirilah. Dia rasa dia, kalau dia seakan-akan macam biryani, tapi wangi. Okey. Macam Sebab masak tu kalau biryani. kuzi ni, masakan dia kena sabar. Dan dia punya rempah kena betul-betul garing. Baru dia punya bau tu naik. Kalau kuzi ni sesuai makan dengan makanan apa, Chef? Dia punya regu dia. Gu dia. Gu dia selalunya makan dengan nasi biryani. Dia ada nasi kuzi pun ada. Oh, nasi kuzi pun ada. Nasi tomato. Dia lauk lah kira. Lauk. Kita boleh pelbagaikan. Dia macam lauk lah. Nak makan dengan apa pun tengok kambing. Dia premium dia. Tengok kambing pun dah meleleh kan. Itulah. Tapi bahagian yang digunakan tu, Chef, kalau untuk buat masakan ni, kambing tu bahagian mana yang eloknya? Dia bahagian untuk buat ni, dia macam-macam lah. Kalau kita nak pakai yang ribs boleh, ribs boleh. Yang terbaik sekali, kalau ada bajet kan, kita pakai dia shank. Lamb shank. Lamb shank. Yes, lamb shank. Oh, lamb shank kuzi lah. Ini dah siap masak ke, Chef? Ini dah siap masak. Ya Allah, Walaupun geramnya. kita nampak sekejap kan, tapi masak ni dia makan dalam 1 jam hingga 45 minit. Oi, 1 jam? Nak bagi dia 45 lembut. minit hingga sejam. Dia memang masak dia slow. In a low fire. Okey, faham. Api kecil Tapi itu yang bila kita makan tu,
ni tak tunjuk video makan kan. Ini baru tunjuk video masak. Oh, ada video makan ke, Chef? Jangan video makan nanti orang semua marah. Dia tuang kuah atas tu. Ya Allah, geramnya tengok. Dia hidangan dia macam gitulah. Maksudnya macam kering-kering macam tu dia hidang. Dia bukannya berkuah banyak. Dia memang tak berkuah, dia kering-kering. Chef, jangan lupalah kongsikan video ni dekat social media, Chef. Ini boleh. Tapi video ni saya buat untuk khas Borak Kopi Tiam. Wow. Itulah. Terima kasihlah, Chef. Kalau videonya dah ada, nanti yang menyusul tu kemudian jangan lupa. Lawan dia pula. Siapa yang nak belajar kan? Siapa nak belajar, tengok Borak Kopi Tiam nanti. Dekat FB Borak Kopi Tiam tu, tengok kat situ. Alright, Chef. Kami kuzi. Okay. Kita dah bercerita pasal kuzi, dah cerita pasal makanan-makanan ni, Chef. Mungkin Chef ada ucapan lah selamat Hari Raya kepada penonton-penonton Borak Kopi Tiam. Silakan, Chef. Okey, kepada penonton-penonton semua yang mana yang mengenali saya, Chef Razak, saya mohon ampun dan maaf, ribu ampun di Hari Raya ni. Maaf zahir dan batin. Dan kepada family-family saya yang di mana mereka berada, sebab PKP tak boleh beraya. Betul. Dan saya pun minta maaf kan, sebab memang nak beraya, tapi nak buat macam mana kan. Tapi dengan kru-kru semua TV3, lepas PKP, kita enjoy makan. InsyaAllah. Chef Razak, selamat Hari Raya. Jangan lupa follow social media. Instagram Chef. Apa nama Instagram Chef? Instagram saya, Iron Chef Razak. Iron Chef Razak.official. Ini jangan lupa follow. Underscore official. Underscore official, ya. Alright, orang boleh tengok dekat situ. Terima kasih, Chef. Selamat Hari Raya. Okay, sama. Selamat Raya, maaf zahir batin. Semua, Selamat Hari Raya. Jangan lupa makan kuih sebelah tu. Ya, insyaAllah. Wah, tengok. Ya Allah. Ni, aku memang penggemar kambing. Aku memang suka makan kambing. Ya. Bila tengok pula jenis masakan Tapi kuzi kau tu. pernah makan kuzi ni? Tak pernah. Baru tahu hari ni? Aku pernah dengar lah kuzi kambing, tapi tak pernah rasa. Tak pernah rasa dan tak pernah tahu macam mana rasa dia. Tapi bila tengok tadi tu, ya Allah, geramnya. Itulah. Dengan Aku baru rempah tahu. dia. Ada nama masakan nama dia kuzi. Ada. Oh, kau baru tahu Aku ingatkan kuzi kambing tu adalah jenis kambing tu nama dia kuzi. Bukan. Nama masakan dia. Jangan tiba-tiba kau cakap kuzi tu nama kambing tu, bukan. Kan? Okey, ni cerita Zik. Kita nak cerita juga pasal tadi cakap pasal kambing. Ni sekarang kita nak cakap pasal buaya Zik. Buaya darat. Bukan buaya darat. Buaya darat tu kau. Oh, okay. Ini pasal buaya Perang Dunia Kedua di Berlin, Jerman, iaitu Saturn, yang dipercayai dan dilaporkan meninggal dunia di Zoo Moskow, Rusia. Dan pihak zoo mengatakan buaya tersebut mati pada hari Jumaat minggu lepas. Ya, dan ini dikira ni adalah antara buaya yang tertua tau, sebab Mississippi dia, kategori dia, jenis dia buaya Mississippi ni, dia selalunya boleh hidup dalam 30 hingga 50 tahun. Tapi buaya ni dia hidup selama 84 tahun daripada Perang Dunia Kedua. Maksudnya dia dah lalui berapa era dah kan? Betul, dia dah betul. tengok macam-macam dah sebenarnya dekat dunia ni apa yang berlaku. Ya, dan kalau kita tengok buaya ni sangat manja dengan penjaga dia. Tapi itulah, manja macam mana pun buaya ni tetap kena berhati-hati kan. Tapi itulah, Saturn memang rapat dengan penjaga dia, suka dibelai. Betul. Dan biasa buaya Mississippi ni, buaya yang jenis macam ni, biasa bertahan 30 ke 50 tahun je. Macam sama aku cakap tadi. Kan? Tapi kalau 84 tahun ni, Lama Zik. Lama. 84 tahun tu maksudnya dia mungkin dah beranak pinak bercucu dah dekat situ dekat Zoo Moskow dia. tapi dia kena jaga social distancing lah dengan dia cucu kena dengan jaga. anak Dia kena sekarang. jagalah dalam hal itulah. Tapi mungkin dah sampai masanya. Tapi yang menjaga dia tu pun rasa kehilangan lah. Sebab dia kata kalau macam kat Zoo Moskow tu, dia kata selama lebih kurang 74 tahun dia jaga buaya tu. Jadi akhirnya dah mati dah buaya tu. Tapi Ada orang datang? Kita ada bawa buaya ke? Oh, bukan. Dia bukan buaya. Bukan. Ya, ini dia. Kita bawakan kepada anda pengerusi Persatuan Belia Dinamik Barat. Ya, Encik Zahrudin. Silakan, Encik Zahrudin. Kita ke sana sikit. Kita ke sana sikit. Silakan Silakan. Yes. Hari ini kita nak bercerita mengenai kit bantuan COVID-19 ataupun nama dia kit cegah COVID-19. Kan? Ini Encik Zahrudin Abdul Majid bersama dengan kita untuk ceritakanlah kepada siapa. Apa tu nak fahamkan dulu sebenarnya kit cegah COVID-19 tu. Encik Zahrudin, macam mana datangnya idea nak buat kit cegah COVID-19 ni? Okey, terlebih dahulu saya ingin
ucapkan selamat Hari Raya lah. Sama-sama kita sama Hari Raya. Raya pun kerja kan. Betul lah. Okey, kit cegah COVID ni adalah satu inisiatif Persatuan Belia Dinamik Barat bersama Global Solution Resources Sdn Bhd. Dan dengan sokongan skuad relawan Majlis Belia Malaysia dan sokongan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Okey. Jadi siapa punya idea ni untuk buat kit cegah COVID-19? Idea ni datang daripada kami, Persatuan Belia Dinamik Barat, merupakan daripada ahli-ahli persatuan bagaimana kita nak membantu negara. Okey. Nak menyelamatkan negara. Kalau kita tekan dengan wang ringgit, of course lah belia-belia ni tak ada duit. Kita tak boleh nak bagi. Tak boleh bagi duit. Yelah. So kita buat satu kertas kerja, lahirnya program ini dengan mengajak semua agensi-agensi swasta ataupun kerajaan bersama-sama menyumbang untuk membantu orang kata frontliner kita. Okay. Tapi kit COVID-19 tu nak fahamkan apa yang ada sebenarnya dalam kit tu. Okey, yang seperti kita lihat kat sini kit cegah ini COVID-19. dia. Nah. Ini dia. Komplit. Okay, dalam tu kita ada face mask, ada tisu basah, Ada tisu basah, betul ada. ada sanitasi dan vitamin C. Ni vitamin C. Itu vitamin C. Vitamin C pun siap bagi dalam ni. Okey, ni vitamin C. Ini sanitizer. Ada tisu basah. Dan juga ada mask ada mask. Ada face mask. Ada face mask. Tisu basah, lepas tu ada face mask. Ya. Face mask ada 2 keping Tiga keping. 3 keping ada face mask. Lepas tu ada sanitizer. Betul. Memang komplit komplit. Set. Jadi kepada siapa diedarkan ni? Okey, kita mengedarkan ni kepada 5 buah negeri terjejas awal hari itu. Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Johor dan Kelantan. Okay, kita dah buat majlis penyerahannya ke setiap negeri lah. Dan setiap negeri kita bekalkan 1000 kit. 1000 kit. Tapi 1000 kit melalui persatuan-persatuan belia tempatan. okey, tapi untuk 1000 kit untuk setiap negeri, tapi 1000 kit tu dia disalurkan kepada siapa ni sebenarnya? Okey, contoh di Johor, kita serahkan kepada Majlis Belia Negeri Johor dan G2 Belia Feda Pemanis. Majoriti persatuan-persatuan belia ni adalah merupakan badan operasi program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda. Seperti yang kita dapat lihat ni. Ini mereka ni belia-belia yang terlibat aktif ni adalah merupakan peserta Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda. Ini merupakan satu dia punya khidmat masyarakat. Apa yang mereka buat tu adalah satu program yang boleh direkodkan dalam diary yang dibekalkan oleh pihak. Ini satu pengiktirafan oleh kerajaan untuk penglibatan golongan muda daripada umur 14 hingga 24 tahun. Jadi yang terlibat untuk mengedarkan kit cegah COVID-19 ni adalah belia sahaja. Belia sahaja. Belia kalau kita belia lagi tak? Kita belia lah ni. Kita belia lagi. Kita sekarang untuk Malaysia umur 15 hingga 40 tahun. Oh, okey, maknanya boleh lah kita belia. Tapi kit ni maksudnya bagi kat frontliners ke, daripada belia-belia ni salurkan kepada frontliners? Kita bagikan kepada penghantar makanan, kita bagi kepada makcik-makcik yang meniaga di tepi jalan tu. Orang kata yang susah nak dapat sanitizer. Orang kata yang berhadapan dengan orang ramai. Juga daripada sukarelawan-sukarelawan kita yang berada kat luar. Okey. Jadi macam mana Cik Zaharuddin dan tim nak mengenal pasti mereka-mereka ni di mana mereka berada, macam mana nak hantar kepada mereka? Okey, kita menggunakan jaringan kita melalui persatuan-persatuan belia di setiap negeri, melalui Majlis Belia Malaysia kepada Majlis-Majlis Belia Negeri dan persatuan-persatuan belia tunggal yang berada di 5 negeri yang terjejas teruk. Dan mereka inilah yang mengenal pasti dan kita akan bagi SOP yang harus mereka ikuti. Untuk disalurkan tu. Disalurkan mana yang siapa yang perlu ni, dan setiap hari kita akan ambillah dia punya laporan. Bila dah kenal pasti tu, adakah mereka yang dikenal pasti tu kena mendaftar dulu ke ataupun nak kena buat apa sebelum lagi? Dah kenal pasti tu kita akan buat perserahan. Mereka akan buat serahan ataupun mereka boleh mohon kit cegah COVID ni melalui laman web, laman Facebook Persatuan Belia Dinamik Barat. Kat situ kita ada Google Form yang boleh isi. Lepas tu letak detail peribadi anda semua kat situ dan kita akan serahkan. Macam inisiatif ni masih lagi berjalan ke? Inisiatif ni masih lagi berjalan.
Sebab sekarang dah PKPB. Betul. So, Sampai 9 Jun ni. 9 Jun lagi. Mungkin extend lagi. Tak tahulah. So kita masih lagi menjalankan aktiviti ni untuk orang ramai. Alright, tapi kalau kita tengok dekat depan ni okey, jap kita ambil ni. Ni ada sijil daripada Jabatan Belia dan Sukan Negeri 9. Okey. Oh ya. Oh ni pun ada juga ni. Oh, anugerah gangsa lah ni. Ni. Itu gangsa. Dan perak ni. Ini wah, banyak sijil-sijil yang dapat ni. Ini selepas ini emas. Peserta yang terlibat. Emas. Majoriti kebanyakan mereka ni adalah peserta-peserta Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda. Mereka ni yang orang kata dalam seluruh Malaysia dia ada. Dan setiap program khidmat masyarakat ni adalah hours yang kita, jam yang kita kumpul untuk mereka dapatkan gangsa, perak dan emas. Ni kalau belia-belia kita nak dapatkan point-point lah orang kata kan. Dia kalau kat sekolah dia akan dapat markah koko tambahan. Kurikulum tambahan. Tapi saya nak tahu satu benda tau Cik Zaruddin. Sebab macam mana sebenarnya Cik Zaruddin macam mana belia-belia ni boleh berminat nak join sama, nak turut serta sampai kan bagi berjam-jam kan untuk completekan masa ni kan semua kan. Diorang tak minat sebenarnya. Ya, kena paksa. Kita ni sebagai orang kata pemimpin lah. Pemimpin kita kena adapt kita punya diorang punya live, diorang punya ni. Macam sekarang ni kita dalam tempoh PKP ni Persatuan Belia dan Nimit Barat kita dah ada akaun TikTok. Sebab ahli-ahli Persatuan Bang kena buka TikTok, Sebab orang sekarang buka TikTok. buka TikTok dah. Semua Dan nak sampai belia malam lah. tadi saya cek TikTok Persatuan dah cecah 6,000 lebih follower. Alhamdulillah. So, So tapi TikTok kita, apa namanya? TikTok Belia Dynamic Barat. Jadi Cik Zah dah cuba-cuba buat TikTok? Saya tak adalah. Bukan Budak-budak lain, lah kita. Tit. Tapi dalam TikTok itu kita menyampaikan mesej-mesej yang positif. Betul. Untuk anak muda. Sahaja, So kan? macam mana kita nak mendekati anak muda menggunakan social media yang zaman orang lah. Untuk kita menarik perhatian anak muda, Betul. untuk kita menarik perhatian sesuatu golongan, kita kena ikut apa yang golongan tu tengah buat sekarang kan. Itu antaranya adalah buat TikTok tadi lah. Okey, so sekarang ni selepas ini kepada mereka-mereka semua yang nak join, Nak tahu. belia-belia ni yang nak join, yang nak bersama Jadi untuk sukarelawan mengikut ke. jadi sukarelawan ni macam mana ni? Okey, untuk mereka di luar sana, para belia ataupun remaja yang nak menyertai program Anugerah Remaja Perdana ni, boleh pergi ke Pejabat Belia dan Sukan daerah masing-masing di seluruh Malaysia. Untuk menyertai sukarelawan, boleh menyertai badan-badan NGO, persatuan-persatuan belia di tempat anda. Daftarkan diri, libatkan diri. Satu kerja amal yang baik, sesuatu yang kita tak boleh nak bagi mungkin dengan RM1, tapi kita boleh sumbang tenaga dan akal fikiran kita. Okey. Ya, betul. Social medianya tadi? Social media tadi untuk Persatuan Belia dan Nimit Barat, Facebook Persatuan Belia dan Nimit Barat. Okey, dengan Instagram PBDBNS dan TikTok kita ada Belia dan Nimit Barat. Ya, jangan lupa Boleh untuk follow. Follow TikTok pun ada. Belia dan Nimit Barat. Belia dan Nimit Barat. Belia dan Nimit Barat je. Belia dan Nimit Barat je. Jangan lupa follow untuk anda dapatkan info untuk macam mana sebagai seorang belia untuk join. Ya, itulah. Tapi terima kasihlah Cik Zah sebab berkongsi hari ni kan aktiviti ni. Jadi belia-belia yang dah sedikit lanjut pun boleh juga kan? Boleh jadi mentor. Boleh jadi mentor. mentor. Betul, Zik. Saya belia lagi. Saya awal-awal lagi, Cik Zaruddin. Muda lagi. Engkau tu lagi tua. Alright, terima kasih Cik Zaruddin Abdul Majid, pengerusi Persatuan Belia dan Nimit Barat. Dan kalau anda nak join, boleh join sekarang ni. Tapi kita ada satu nak kongsikan kepada anda. Ada satu cerita. Ini cerita ni sangat unik di mana betul lah, Zik. seorang jururawat dari Northumberland. Ya, lebih kurang lah macam itu bunyi dia. Alright. Dia membeli sebuah mesin vendor yang diisi dengan coklat, gula-gula dan kerepek untuk 4 anak dia. Jadi anak-anak dia kena bayar sendiri kalau nak makan makanan yang tak berkhasiat. Tapi dia beli vending machine tu letak kat rumah Ya, tapi mana anak dia dapat duit? Itulah ceritanya. Kalau tak ada duit macam mana nak beli? Anak dia kena buat kerja rumah. Contoh kena sapu rumah dapat Baru duit. dapat duit. Tapi kalau Tak ada duit nak beli? tak ada duit nak beli, kena buat kerja rumah. Lapar? Kalau lapar jangan risau. Kau boleh makan makanan berkhasiat secara percuma. Okey, dia ceritanya sekarang ni nak suruh anak dia makan yang berkhasiat tu lah. Nak mengajar anak dia macam mana nak menjadi disiplin. Kan, ni antara video dia. Macam mana anak dia nak masukkan duit dekat dalam mesin vending ni. Oh, vending machine dia sama saiz macam kat luar studio Sama. Kaya mak dia ni. Jatuh dah. tu dia. Seronok dia.
Tapi ini adalah satu baguslah pengajaran lah untuk anak-anak. Betul lah. Pembelajaran di mana anak-anak boleh belajar untuk menjadi disiplin, untuk bagaimana untuk kita didik anak-anak kita ni. Supaya kurang-kurang makanan yang kurang berkhasiat. Kurang makanan berkhasiat, kita dah buat benda ni praktikal tau. Sebenarnya boleh gunakan. Kalau contoh nanti musim-musim open house dah buka, lemang ke apa semua letak dalam tu. Jadi kalau tetamu datang, bayarlah kalau nak makan. Ui, itu dah melebih. Itu orang tak tahu rumah kau dah tu. Tak boleh lah. Tak praktikal, tak boleh. Tak sesuai. Alright. Kita selepas ini ada nak bersama dengan dua orang penyanyi nasyid. Oh ya? Okeylah, Halim dan kita Furqan. nak tahulah lepas ni lagu nasyidnya. Yep. Di musim-musim hari raya ni. Tapi sebelum tu kita berhenti rehat, kita sambung lagi makan kuih raya kan. Sambil-sambil yang mana dekat rumah tu pun buka juga kita sama-sama sekali. Ini ada red velvet ni. Makan jap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, aku tak punya kudrat bila Dia mendatangiku. Hanya padamu kan ku tamban pelihara hatiku. Bisikannya terus ke jantung, seolah mengalir dalam darah. Kadang membuatku termenung kerana memikirkannya. Lembaran juzuk cinta, sebaliknya dah tersimpan sejuta rahsia. Sebuah kesucian tak tercemar noda. Bimbang aku akan tercurit warna dosa. Lembaran juzuk cinta, sememangnya aku ingin terus menatapnya, merasai setiap halaman cerita. Tapi maaf kerana aku belum bersedia. Tuhan, aku tak punya kudrat bila Dia mendatangiku. Hanya padamu kan ku tambah pelihara hatiku. Lembaran juzuk cinta, di sebaliknya ada tersimpan sejuta rahsia. Sebuah kesucian tak tercemar noda. Bimbang aku akan tercurit warna dosa. Lembaran juzuk cinta, sememangnya aku ingin terus menatapnya, merasai setiap halaman cerita. Tapi maaf kerana aku belum bersedia. Isikannya terus ke jantung, seolah mengalir dalam darah. Lembaran juzuk cinta, di sebaliknya ada tersimpan sejuta rahsia. Sebuah kesucian tak tercemar noda. Bimbang aku akan tercurit warna dosa. Lembaran juzuk cinta, sememangnya aku ingin terus menatapnya, merasai setiap halaman
Lembaran Juzuk Cinta. Alhamdulillah. Sambil-sambil kita tengok video klip, kita boleh makan kuih raya. Ya. Nikmatnya berhari raya. Okey, kita bersama dengan kedua-dua orang penyanyi tadi, iaitu Halim Ahmad bersama Furqan Fawaz. Dua ahli kumpulan yang berbeza bergabung dalam satu lagu, ya Halim, Furqan? Ya. Ya, saya kerja. Alright. Halim lagi di Voters kan? Devotees, ya. Devotees. Furqan dari Zain. Zain. Wah, jadi macam mana boleh bergabung ni? Dua kumpulan berbeza Devotees dengan Zain. Okay, siapa nak cerita? Saya cerita lah. Okey, silakan. Sebab saya buat lagu ni, ni memang khas untuk Furqan. Lepas tu dia cakap, apa kata kalau kita berduet? Sebab saya saja buat benda ni projek solo untuk dia. Okey. Lepas tu dia kata jom bang duet. Okey lah, sebab dia pun budak BBNU, dia punya followers tengah up kan. So saya rasa boleh ambil peluang lah. Tengok skop tu nampak. Cukup makcik dia tu. Bang, obey bang, taat. Hai. Itu. Okey, jadi Furqan, bila Halim offer lagu ni, kenapa Furqan nak berduet? Tak nak nyanyi seorang-seorang? Mula-mula saya dengar lagu ni, saya proceed. Okey, kalau kita dengar melodi dia macam lagu Muhasabah Cinta. Lagu yang terkenal kat Indonesia, macam lagu Ayat Cinta, Rosa, melodi dia lebih kurang macam tu. So kalau Muhasabah Cinta tu dia nyanyi berduet. Jadi saya rasa tak salah kalau saya berduet juga. Baik berduet dengan penyanyi, dengan penulis sendiri, sebab penulis pun penyanyi. Jadi baik. Dah jatuh telefon dia. Sabar Furqan. Tangan. Okey. Tangan berfungsi sangat. Tangan berfungsi sangat. Nak tahu ni ceritanya sekarang. Sebelum kita tanya penulis dia, pencipta lagu, apa sebenarnya nak diceritakan dalam lagu ni? Macam pemahaman Furqan sendiri pasal lagu Juzuk Cinta ni sebenarnya. Apa sebenarnya penceritaannya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bang. Lagu ni bila Abang Halim hantar kat saya, dia kata tajuk dia Riang Ria Cinta. Yang dia cipta? Riang Ria Cinta. Weh, macam lagu raya. Lagu raya. So, okay, kalau Abang Aziz dengan Abang Anthony nak tahu, betul tak saya sebut nama? Betul. Okey. Saya pembawakan saya dalam Instagram Moto Quran. Sebab saya sendiri seorang penghafaz Al-Quran, alhamdulillah. Dan saya ada sekolah tahfiz. Jadi bila nak buat lagu, saya rasa saya perlukan lirik ataupun tu berkaitan dengan Al-Quran. Jadi saya cakap dengan Abang Halim, tukar tajuk daripada Riang Ria Cinta tu jadi Lembaran Juzuk Cinta. Oh, dia tajuk asal ada Riang Ria Cinta, tajuk asal dia. Alright, tapi tajuk asal cinta. Lembaran Juzuk Cinta, kalau kita tahu juzuk tu antara kita tahu juzuk Quran. Yes, betul. Kan? Tapi bila maksud dia dibawa kepada juzuk cinta, apa sebenarnya yang nak dibawakan? Mungkin Halim boleh cerita bila fahamkan sendiri maksud sebenar lembaran juzuk cinta tu? Dia sebenarnya macam ni. Juzuk ni kalau kita faham dalam Al-Quran ialah episod-episod lah. Episod. Setiap bab lah. Al-Quran 30 juzuk kan. Tapi dalam cinta ni kita ada bab-bab juga. Dia seperti seolah-olah sebuah kitab cinta yang dalamnya ada bab kesetiaan, kejujuran, kepercayaan. Betul tak? Betul. Aziz kan? Aziz? Aziz tahu, Asmi tak tahu sebab dia tahu cinta ni. Sebab Aziz sweet sikit kat Instagram dia. Betul. Saya mengikuti. Kadang-kadang geram lah tengok. Dia jealous ni. Alright, jadi lagu Lembaran Juzuk Cinta ni dia macam menceritakan apakah isi-isi dalam cinta tu sendiri. Ada banyak bab yang kita kena hadam. Yang kita kena faham, kita kena ambil serius lah dalam kehidupan kita. Tapi bila tengok kata tadi tajuk asalnya Riang Ria Cinta, tukar kepada Lembaran Juzuk Cinta. Tapi bila penceritaan lagu tu maksudnya adalah cerita-cerita yang positif, yang happy-happy. Tapi kena dengan video klip tu macam gelap gelita nampaknya. Macam mana tu? Dia dalam sangkar pula tu terkurung ke? Tak cukup lighting. Adakah itu metafor kepada bila bercinta kita telah pun dikurung? Dia metafora sebenarnya. Yelah. Sebab lagu ni dihasilkan lama sebelum PKP. Jadi bila lepas dibenarkan PKPB, so masa yang ada sangat suntuk dan memang tak ada kru lain. Saya dengan Furqan je yang buat benda ni. Saya yang shoot, saya yang edit semua. Semua benda buat sendiri. Jadi kita gunakan sources yang ada. Dan sebab nak shoot luar pun tak boleh kan. Jadi kita ambil benda-benda yang metafor ni untuk jadikan dia dalam video klip. Semua ada simbolik tu.
Macam sangkar, bunga ros, siluet malam, semua ada maksud tersendiri. Wow. Kalau nak tahu maksud dia tu, kena explain satu-satu tu lama tu. Lama. Nak tahu maksud dia, kena tengok YouTube channel kita orang sebab kita orang dah upload nanti. Okey. Ini versi akustik ni Ni kalau kita tengok ada versi akustik juga ni. Kita release versi akustik dulu pada tahun lepas nak bagi orang rasa macam excited, then lepas permintaan tinggi baru kita release yang full version yang official tadi. Okey. Maksudnya keluar yang ni dulu lah. Sebenarnya Yes. Furqan dengan Halim ni dah lama ke plan nak bergabung ni? Tak. Kita orang baru lagi. Saya mula kenal dia pun 2 tahun lepas. Waktu dia baru balik Mesir. Dia anak saudara Ustazah Hafizah Musa. Jadi waktu tu Ustazah Hafizah ada projek untuk saya rakam di studio saya. Saya first time jumpa Furqan. So saya rasa dia ni ada bakat besar. And then tahun lepas tu yang terasa nak buat satu lagu untuk dia dan kita propose dan alhamdulillah jadi sampai sekarang ni lah. Furqan masih study ke sebenarnya? Tak, saya baru habis belajar bang. Baru habis degree dekat Al-Azhar. Kuliah kiraat. Kiraat. Quran. Alhamdullah. Jadi berapa umur Furqan sekarang? Saya umur 22. Muda lagi Furqan. Ya saya bang. Muda ni. Dan sebagai orang muda, kalau tengok lagu ni lagu cinta. Okey. Adakah memang Furqan dah banyak pengalaman bercinta walaupun sekarang berusia 22 tahun? Masak kau nak jawab. Okey, itu yang saya accept lagu ni. Lagu ni normal fitrah kita sebagai remaja ataupun orang muda nak kepada cinta. Tanpa kita sedar kita tersuka seorang perempuan ataupun perempuan tersuka seorang lelaki tanpa kita sedar. Itu yang kata Tuhan, aku tak punya kudrat bila dia mendatangiku. Aku tak boleh buat apa, cinta dah datang. Tapi aku belum, ujung lirik, aku belum bersedia. Maksudnya mungkin dalam keadaan masih belajar ataupun tak cukup kewangan dan nak menjaga batas hubungan yang Tuhan dah tetapkan. Bukan boleh bercinta sesuka hati lelaki perempuan. Ada syariat tetapkan. Jadi sebab tu saya accept lagu ni yang maksud dia pun mendalam. Ya. Hujung dia tu aku belum bersedia tu kadang-kadang bunyi dia macam mainkan hati orang tau. Tu kena jaga-jaga tu. Sebab tu kena dengar awal sampai habis, jangan dengar ujung. Jangan abang dengar ujung je. Ni terus skip kau. Ini problem Hafni ni. Dia suka skip pergi ke belakang terus. Baca tak habis. Tengok finish line je terus, tengok finish line. Okey. Alright, mungkin Halim dan juga Furqan nak bagi ucapan raya kepada peminat-peminat anda di luar sana. Silakan Halim, Furqan. Okey, saya ucapan terima kasih kepada semua peminat-peminat lagu ini, peminat devotees juga, peminat Halim Ahmad dan juga Furqan. Lagu ni baru dilancarkan 10 hari yang lepas. Dia dah mencapai dekat 200,000 view. Alhamdulillah. Untuk lagu baru dengan nama pendatang baru seperti Furqan. Terima kasih dan juga selamat Hari Raya Aidilfitri buat semua. Maaf zahir dan batin. Furhan tu ke depan belakang kenapa tu? Macam terefek dengan saya kata main hati tadi tu kan. Takut niat lagi bang. Niat lagi. Okey, Furqan silakan ucapan. Okey, selamat raya maaf zahir batin kepada semua peminat lagu Lembaran Juzuk Cinta, peminat Furqan dan juga peminat abang. Dah hilang. Baru nak bagi ucapan. Ada orang call bang. Okey, sambung. Okey, kepada kawan-kawan kita yang sudi support Lembaran Juzuk Cinta, teruskan view dan diharap jangan berhenti support kami. InsyaAllah akan ada karya-karya kami lepas ini. Dan Abang Haziq, tolong follow back bang. Oh, aku tak follow lagi. Dia sombong. Dia ni memang. Furqan, live di Borak Kopitiam. Apa nama IG yang aku follow back? FURQAN. Engkau pun tak follow aku lagi nak follow. Tak bang, saya dah follow bang. Tak follow lagi. Dah unfollow lah kot. Dekat IG lama. Baru ni kena hack. Okey. Tak apa, kejap lagi aku follow. Follow back live tu. Alright. Itu dia Furqan dan juga Halim. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Terima kasih Afni dan juga Aziz. Assalamualaikum Halim dan juga Furqan. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni IG Furqan, ini IG yang tak follow saya lagi tu. Furqan Fawaz. Bang, dah follow. Okey, tak apa. Follow. Kejap lagi kita follow each other, okey? Okey bang. Assalamualaikum Halim, Furqan, selamat Hari Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya, bos. Itu dia. Ceria Lembaran je. Juzuk Cinta Lembaran Juzuk Cinta. Kalau betul-betul kau fahamkan cerita dia tu, itu adalah
memang lumrah sebenar percintaan. Oi, kau dah macam penulis sendiri. Bukan penulis sendiri. Sebab kita kalau kita bila dah bercinta ni kita tahu. Aku faham kau cakap apa. Aku faham sebab kalau kita tengok music video tu, kau ada pengalaman tu kan? Pengalaman sebab apa? bila bercinta, kau lepas pukul 10 je kau kena gari tak boleh keluar rumah. Tak. Bukan? Aku kerja pun sampai pukul 12. Oh ya. Tak, sebab bercinta ni kena ada kejujuran, yelah, kesetiaan, betul. kena amanah, kena complete each other. Kan? Aku bukan saja cakap pasal kau, tak ada. Yalah, betul lah tu. Kita doakan Yelah. supaya kau dapatlah. Rasa kita dah tak payah cakap pasal ni kot. Ni Sekarang aku ni nak cakap pergi ni. Jepun pula tau. Kita bawa kau pergi Jepun supaya cari jodoh kau kat sana. Yelah, jom kita. InsyaAllah. Jom kita tengok apa yang kita nak pergi ke Jepun ni. Jotsu, Jepun. Bandar Jotsu ini terletak di wilayah Niigata yang berfungsi sebagai salah satu bandar pelabuhan utama di Kepulauan Honshu. Bandar Jotsu ini juga sangat terkenal di kalangan pelancong kerana bukan sahaja makanan dan pemandangannya sahaja, ia juga terletak bersebelahan laut Jepun yang kaya dengan hidupan fauna di dalamnya. Akuarium Jotsu Umigatari merupakan salah satu tarikan yang anda boleh pergi bila datang ke Bandar Jotsu. Akuarium ini dibuka semula pada bulan Jun 2018 dan bila kita lihat bangunannya, ia berkonsepkan reka bentuk moden dan nampak lebih seperti galeri seni berbanding akuarium. Kalau nak tahu, di sini mempamerkan lebih 40,000 hidupan laut yang berwarna-warni dan antara yang menjadi tumpuan adalah ikan paus beluga. Bukan senang nak tengok secara dekat. Selain daripada itu, anda juga berpeluang untuk melihat pelbagai pertunjukan menarik yang disediakan. Okey, sekarang ni saya berada di Jotsu Aquarium dekat Bandar Jotsu. Dan di akuarium sini sekarang ni tengah berlangsungnya persembahan bottlenose dolphin. Okey. So kat sini antara salah satu tarikan yang anda boleh dapat bila datang di Jotsu Aquarium. Fees untuk nak masuk di sini kalau dewasa lebih kurang 1,800 yen dan untuk kanak-kanak lebih kurang 900 yen. Di akuarium ini, anda juga boleh melihat pelbagai jenis penguin yang berjalan bebas di kawasan terbuka seperti ini. Bangunan ini merangkumi 3 tingkat. Jika anda naik ke tingkat 3, anda dapat melihat bahagian atas tangki akuarium dolphin dan ikan paus beluga. Jotsu Aquarium ini merupakan satu-satunya tempat untuk anda melihat ikan paus beluga secara dekat. Okay, so tadi kita dah tengok dekat bahagian bawah. So sekarang ni saya berada di tingkat 3 di belah atas akuarium. So kalau anda boleh lihat di sini, ini adalah tempat di mana haiwan-haiwan disimpan di dalam akuarium. Yang ni di belah atas lah. Dan yang menariknya, dia boleh nampak terus ke laut Jepun di sana. Memang cantik. 開館時間は時期によって変わるんですが、主に10時から夕方5時の間は開館をしております。お休みなく開館しているのと、あとは季節によってバンドイルカのパフォーマンスでしたりとか、特別の展示とかいろいろありますので、季節ですとか、あとは時間違っても大水槽でも景色が見えたり違う景色がご覧いただけますので、ぜひ遊びに来てください。生き物の魅力ですとか、あとは新潟県の魅力がたくさん詰まった水族館ですので、ぜひ遊びに来てください。Jadi kepada anda yang merancang untuk ke Jepun pada masa akan datang, bolehlah jadikan Jotsu Aquarium ini sebagai salah satu destinasi pilihan anda. Okey, Happy, ready? Hot. Wah, betul-betul nak senam tu. Okey. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita PKPB, Hari Raya Aidilfitri. Dah buat macam ni pun penat dah Cukuplah katanya senam hari ni. Tak, belum lagi. Cakap pasal bersenam ni, kita bawakan betul-betul coach senaman kita hari ni. Ya, jurulatih kecergasan kita siapa lagi ni? Orang ni memang cukup terkenal. Mesin MCO hari-hari live kat Instagram buat ni exercise. Yes. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Boleh.
Okey, Kevin Zari ada. Itu lagi dia ajar kita dalam video. Tak boleh. Sama hari raya. Terlupa pula. Okey, gap kena jaga. Kita kena 1 meter. Yes, 1 meter. Senam tetap kena senam. Okey. Kita kat sini ada bola, ada dart, tenis. Nak pakai yang mana? Kita nak main yang mana? Pakai bola dah, bola kat sini sekarang ni. Pakai bola ni Bola rugby. Sabar. Sebelum kita start exercise, kau takkan nak start awal-awal. Betul. Kalau boleh kita biar borak yang panjang. Kita borak tu. Macam mana hari raya Kevin Zari tahun ni? Adakah sama je macam tahun-tahun lepas ataupun berbeza tahun ni? Of course tahun ni hari raya ni agak kurang beraya. Buat beraya dengan my family, my wife and my kids. Alhamdulillah my dad is in Ampang. So dibenarkan untuk menziarahi beliau. My in-laws actually dekat sini juga dekat Subang, but mereka tak nak jumpa sesiapa sejak bulan Mac. Depan rumah dia ada tulis kita dah datang dah. Tak boleh dia. Tak terima gas, saya tak terima gas. Nak tanya macam menu pagi raya tu memang dapatlah macam tahun-tahun lepas ni. Ketupat, tak rendang, lemang semua ada. lah. Tapi kita order kawan-kawan ada yang buat lemang dan sebagainya. Saya buat rendang. Oh ya? Saya buat rendang dengan ayam goreng yang sangat kau kurang sihat. Bila sebut saya tu memang Kevin Zari ke orang rumah yang buat tu? Gabungan. Usaha. Nampak tadi batuk tu? Usaha bersama tapi batuk yang tak sebenar. Batuk tipu. Nak tunjukkan yang dia buat. Tapi kalau kita dengar tadi ada ayam goreng, rendang. Sedapnya. Adakah makan tu makan saja tanpa senaman? Senaman jujur cakap sepanjang Ramadan memang tak bersenam langsung, kosong, zero. Sama ke? Sama. Kita orang bersenam. So bila selepas beraya tu my normal tradisi is hari kedua raya akan start balik bersenam. Hari kedua. That is every year lah. Kita PKP ke second raya akan always start balik bersenam. Selepas Ramadan tu kurang bersenam, memang pancit lah. Yelah. Tapi selalunya kadang-kadang orang bila yang selalu exercise ni kan, bila hari raya dia ambil sebulan terus. Lepas sebulan baru exercise. Macam mana? Boleh ke? Ya, itu suka tingkau lah masing-masing. sebab ada yang kata raya ni masa untuk kita makan. Makan je apa nak makan. Makanlah ketupat rendang. Tapi ingat, lepas je sebulan raya, kita kena workout. Ya, my advice kalau hari raya yang biasa, bukan hari raya sekarang lah. My advice hari raya yang biasa. Biasanya orang beraya Friday malam, Sabtu Ahad. Biasanya itu ada hari yang memang banyak. So my advice is 3 hari itu boleh koyak. Makanlah kau. And then Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, cuba makan yang lebih baik. Dan aktifkan diri supaya ada that keseimbangan dan taklah koyak langsung terus sebulan. Betul juga cara dia tu. Lagu tu dah keluar lagu so kita exercise tu. Tapi nak tahu je satu lagi. Kalau sekarang ni kan dalam musim yang mana kita tak boleh nak pergi exercise dalam grup yang besar, tempat yang tertutup. Jadi kesesuaian tu macam mana kita nak exercise Senaman sebenarnya boleh je buat. Semalam saya buat dekat rumah. Ramai sekarang buat senaman Zoom live dan sebagainya. Of course feel dia tak sama dengan beramai-ramai. Kena bersyukur dengan apa yang ada demi keselamatan keadaan yang kita sedang menghadapi. But it's not alasan untuk tidak bersenam. It's really about menyahut cabaran dan aktifkan diri sebanyak yang boleh. But cakap senang, yang kat rumah tu makan duduk. Berdoa je lah. Betul. Berdoa tu penting. Cakap memang senang. Susah. Betul. Cakap senang. Yang kena ni kita ni kejap lagi. Disiplin. Okey, Kevin, minggu lepas dah buat apa ni banana crunches. Itu Faiz kena. Minggu ni senaman apa yang Kevin nak F ni buat? Kita bagi dia kena ikut kesesuaian sebab kita dah makan kuih raya banyak tadi. Jadi senaman yang dah kenyang-kenyang Saya diberi arahan oleh penerbit jangan buat senaman yang baring-baring kerana dah makan kuih-kuih. So kita buat senaman yang lebih kepada berdiri. Saya difahamkan Haziq nak kecilkan bahagian paha, betul? Mana dapat cerita tu? Elok tu. Terus aku pandang ni. Terus pandang paha. So kita nak mendemonstrasikan kepada orang ramai dekat rumah cara untuk buat. Kita ada 2 segmen hari ni kan. Segmen sekarang kita nak buat just demonstrasi sikit dulu. And then the real workout kita akan buat segmen yang kedua. Kita nak buat senaman untuk kepiskan paha Haziq. But kita akan mendemonstrasikan what we call jamban jelo squats. Wow. Jamban jelo squats.
di rumah tu boleh cuba juga. This is more kepada again demonstrasi. Alright. But the actual workout nantilah. So Okay. now, this is just basic squat yang I'm sure Hafni dengan Haziq pun pernah buat. So let's try and squat guys. Yeah? Okay, squat. Ikat tali kasut. Kita bagi peluang. Alright, jom. Mari kita. So now we're gonna do just the basic squats Okay, dulu. basic squat. Yeah, in 3, 2, 1, we're gonna squat down. 1, Okay. come back up. 2, go down. 1, come back up. 2. Now, yang kat rumah tu majority bila dia squat ke depan. Ya, ramai yang akan squat di mana lutut tu bergerak ke depan. Cuba tunjuk Hafni. Ya, ini cara yang bagus ya, di mana lutut bagus. Stay. Okey. Benar. Sebab nak tunjuk tu. Haziq nak tunjuk Zik. Okey, itu bagus. Now, this is the jamban position. Jamban adalah jamban kampung tu di mana duduk ke belakang. Ramai bila squat tu cuba duduk ke depan. Agak huru-hara Bunyi lah. tu seram sebut So this tu is tadi. this is the jamban part. The J-Lo part tu is bila kita naik. Ramai bila naik squat tu dia berhenti dekat sini. Kita nak jolok sikit. Jolok ke depankan diri. 1. Macam J-Lo. flag. Yes, right. 3, 2, 1. Lain macam Let's nama go. dia. Itulah, seram pula tiba-tiba Semua tengok. let's go. 3, 2, 1, go. Jamban. J-Lo. Jamban. J-Lo. Kita yang ada J-Lo tu have ni. Jamban dulu. Okey. Kita tak ada nama lain ke kita nak pakai? Saya bunyi dia seram lah ni. Itu orang kampung. Okey. Kita tukar nama lah. Kita tukar nama lah. Okey. Okey, J-Lo. Jamban dulu. Okey. And then J-Lo. Now J-Lo kita nak press hips tu ke flex depan punya sikit. belakang ni. Supaya bahagian Macam J-Lo tu lentik lah, dapat lentik. dia punya kerak. Okey. Alright. Try. J-Lo tu dah okey dah. J-Lo okey. Sebut jamban tu. Kita tukar nama lain lah. Kita sebut lain lah. Kita sebut lain Ada sessions. Squat J-Lo lah. Squat J-Lo. Okay. Squat. Yeah, and then we're gonna go Squat. 1. Yeah, we're gonna go up 2. Nah, untuk persediaan segmen yang kedua, kita akan buat sikit variasi ala-ala squat challenge. So we will do pulse. Yeah, we're just gonna sit down and pulse sahaja. Tadi kata kita buat demo je yang ni. Demo. Ni demo lo ni tak semua bikin ni. Berapa kali ni? Ya, kita just tahan and pulse sahaja. Pulse, ya. Sama yang ketiga that we will do untuk squat juga is hold sahaja. Hold and swap. Swap kuih raya boleh. Sambil menyambil. Swap. And then yang keempat we will do is in and out punya squat. We will go in, up, buka, down, open, down, normal squat. And then we're gonna go to a narrow squat. And bila buat berterusan nanti, anda kita semua akan merasa kebakaran. Nantilah segmen kedua. Ini dah rasa dah ni. So kalau anda nak join our second segment, we will do insyaAllah 4-5-6 minit squat challenge workout bersama. Okay. Bercakap pasal squat ni kan. Sebab squat ni ramai betul yang buat. Ramai yang mencuba di rumah sebab benda ni senang. Buat seorang-seorang pun boleh. Tapi antara kesalahan biasa yang orang buat masa squat. Yang paling biasa is dengan lutut tu bergerak ke depan. Satu. Cuba kita tengok bagi close up sikit kalau yang salah punya macam mana tu. Yang salah kita tunjuk F ni lah. Salah macam mana? Cuba latihlah. Bagi side profile. Yang salah macam mana? So yang salah tu kena zoom out sikit. Zoom out lagi? Okey. So now yang salah tu is lutut tu terus bergerak ke depan. Lebih kaki. Melebihi ibu jari kaki. Berat dekat bahagian ibu jari. Kita nak berat dekat bahagian tumit. So kena duduk ke belakang. Lutut tu just stay. Stay sini sahaja. Jangan lebih ibu jari. Salahnya yang kedua is ramai suka membongkokkan diri. Yang ni beban kepada your lower kena tegak. back. Kena bahu ke belakang. Strong position. And then just stay je. So again, bahu tu tak berubah. Kita tak perlu membongkokkan diri. Betul. Ya. Lain bang. Tu malam-malam. Right. Nak kaki tu tak perlu macam terbuka ni. Biar agak parallel dengan bahagian bahu tu. Ya. Dan duduk ke belakang. Ya. Bahu. Ya, nice and strong. Stay 1, 2, 3 up. Ini demo yang kita buat Demo lagi sekali. Dah tak boleh.
Senang. Bagi mereka yang biasa squat memang senang. Bagi mereka yang kurang mahir, buat 10 kali pun dah penat. Esoknya duduk antara sujud tu berdoa je lah kan. Betul, Sakit. betul. Sudah again ikut kemampuan masing-masing. Okey, kita nak ajak nak ajak semua yang tengah tengok sekarang ni boleh tukar dah pakaian sukan sebab lepas ni kita akan buat yang betul punya Yang betul. Tadi demo je. Tadi foreplay. Demo dulu. Lepas ni kita akan tunjukkan demo. Kembali selepas ni Borak Kopi Tiam. Ui, serius tak tadi tu demo je? Itulah. Kita dah ni, mungkin dah tukar baju sukan, coach. Okey, kalau semua dah sedia kat rumah, kita akan buat 100 squat challenge ni. 100 sahaja. Silap lagi aku live ni, silap But lagi. again, ikut kemampuan masing-masing. Kalau selepas 30-40 perlu berehatlah kau. But we will try, cuba untuk melakukan 100 squat challenge but dengan squat yang berbeza-beza. Ya? Oh, squat beza-beza Lagu tu buatkan kita terbayang-bayang lemang. Jangan bayang sekarang, boleh tak? Bayang sekarang boleh juga. So, are you ready guys? Jadi dekat rumah pun sama-sama bersedia dengan kita orang buat sama-sama squat. Cuba sambil menyuapkan diri itu try ya. Alright. Try, jangan tak buat. Alright, let's go guys. In 3, 2, 1, squat. Let's go. 1. Let's go. 2. Let's go. 3. Come on. Lama dah tak bersenam ni. 4. 5. 6. 7. Ya, Jelo. Ada Chan kaki sakit ni. Berapa dah? 9. Ini Okay, betul lah. let's go 10. Now tukar guys. Now just hold sahaja. Hold. Allah, hold pula. Kira juga. 1, 2, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Now pulse guys. Pulse. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Okay, normal squat balik. Let's go guys. 1. Betul silap lagi lah aku live ni. Betul silap lagi ni. 3. Okey. 3, 4. 3, 5. 3, 6. 3, 7. 3, 8. 3, 9. 40. Okay, now narrow squats. Narrow now. Dekat kaki sikit. Kita tak boleh ambil rest kejap ke? Tak boleh berehat. Tak boleh. Sahut cabaran pagi ni. Okey. Okay, 40 guys. 3, 2, 1, let's go. Kaki rapat Kaki rapat pula. Allah. 2, 3, 4, 5, 6, come on, 7, 48, halfway, 49, 50. Sopan betul Aziz Okay, now sumo Aku bila ada squat. kamera aku buat betul. Sumo squat. Kaki besar sikit, buka. Sumo, tangan depan. Okay, Haziq kira. Okey. 1, 2, 3, go. 1. Let's go. 2. 3. 4. 7. 6. 7. 8. 9. Come on. 10. 50. Yes. Okay. Alhamdulillah 100 dah. Okey. Belum lagi. Sabar. Belum lagi. Kita rehat jap. Okay. Tak, kita kalau boleh, coach kita memang nak ikut tadi sampai 100. Tapi masa kata nak time ni. Kita borak dulu. Okay, kita bagi peluang borak dulu ke? Alright, macam tadi tu. Adakah semua fungsi squat tu berbeza-beza? Dia basically adalah untuk bahagian lower body, but again attack sudut yang berbeza-beza. Kalau yang lebih luar tu lebih kepada your outer thigh dengan bahagian glutes. Kalau your inner thigh tu is lebih rasa dekat dalam. So again, bahagian paha yang berbeza-beza, kita attack daripada angle yang berbeza. Tapi kalau salah cara tu, adakah dia akan ada side effect ataupun tak ada function pun? Kalau let's say you buat yang cara... Kalau you buat cara yang salah, yang mana yang lutut tu ke depan terutamanya, banyak stres kepada bahagian keting, lutut, betis dengan ankle. So again, lama-kelamaan boleh membawa kepada kecederaan. Betul. Oh, ada side effect lah. Betul. Jadi kalau macam ni,
Kalau macam ni, sedang dia tahu batasan diri. So baik untuk mengelak kecederaan, beliau merehatkan diri dulu. Ya. Okey, jadi 50 lagi yang kita nak sambung ni. Haziq cuba buat laju dulu. 50 tu. Come on, let's go guys. Yes, come on. Haziq. Haziq. Tak ni, katanya nak minta ucapan raya lah. Ni coach. Oh, dah 9.25. Alright, kita sambung 50 kejap lagi. Sebab sekarang ni kita nak mungkin kepada anda semua yang nak belajar cara-cara untuk bersenam kan. Yang basic 50 minit, 60 minit. Yang tengah buat kat rumah mungkin coach boleh beritahu lah. Lepas ni sambung apa lagi 50 tu yang macam mana punya posisi. Kalau nak mereka yang nak sambung lagi posisi, nombor 1 boleh buat wall sit. Duduk sandar dinding squat sahaja. Okey, tu buat 10. Boleh buat 10 1 2 3 4 5 6. Boleh buat up and down squats pun boleh. So duduk macam ni. Then go up. Okey. Ni dah 80. 2, 3, Next. 4. Then kita boleh buat the in and out squat. So again we start dengan sumo. We go into the normal. 90. Then we go into the narrow. We buka balik. Ini macam semua dia buat Dan last kali. Dan kita boleh buat kalau nak kita boleh pakai bangku. Okey, boleh. Kita boleh buat split squats. Ya, kursi pun boleh kat rumah. One leg on your chair ke apa. And we're just going to squat down. But again, jaga posisi lutut. So ada pelbagai kepelbagaian untuk pelbagaikan senaman squat. Jangan lupa lah follow Instagram Kevin Zahri. Betul. Nama Instagram? Kevin Zahri. Yang Ini dah dia. terpapar di situ ya. Follow untuk anda dapatkan tips-tips bersenam. Untuk kita tahu cara yang betul kan. Betul. Dan Kevin Zahri pun ada buat live. Betul. Kan, untuk kita belajar. Right. Kevin, thank you so much. Thank you so much guys. Thank you. All the best. Congrats on your 50 ulangan. That's an achievement. Yes. Alhamdulillah. Tahniah. Alright, terima kasih Kevin. Thank you so much. Kita nak sambung buat kita punya squat. Apa kita nak sambung? Ya ke? Ya, nak habis ni kita kena cakap. Kita buat. Okey, kita nak sambung kejap lagi squat lagi 50. Kita jumpa lagi selepas esok dalam Borak Kopitiam. Dan sekarang kita tinggalkan anda bersama dengan lagu Raya yang tadi intro kita ada suasana hari raya. Jom kita dengarkan sekarang sambungannya di Borak Kopitiam. Assalamualaikum. Jom kita sambung. Ambil nafas. Wow. Sebulan berpuasa, hibah syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan, semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan, bersyukur tak terkira. Bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi, tutur dan kata yang sopan, saling memaafi. Suasana hari raya, walau di mana pun jua, memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Kue dan mue beraneka macam, makalah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan penat memasak malam ke pagi. Wajit dan dodol jangan lupakan, peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang pakcik dan makcik, hai duit raya lupa nak diberi. Berlalulah sudah